Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini, Taqiyuddin Hasan sekali lagi membuatkan Dewan Rakyat kecoh. Apa cerita? Nanti kita cerita. Sebelum itu, tinggalkan dulu komen Anda, tekan butang subscribe, itu percuma untuk mendapatkan isu-isu terkini dan membantu mengembangkan channel ini. Hari ini Dewan Rakyat kecoh apabila Taqiyuddin Hasan didakwa memfitnah Perdana Menteri kita yaitu Anwar Ibrahim. Sidang Dewan Rakyat berlangsung agak kecoh pagi ini apabila Datuk Seri Taqiyuddin Hasan PN Kota Bahru didakwa cuba memfitnah ahli Parlimen Tambun Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam Dewan. Sim Zizen PH Bayan Baru ketika membangkitkan peraturan mesyuarat berkata, Taqiyuddin mengeluarkan tuduhan tidak berasas apabila mendakwa Perdana Menteri ketika berkempen pada PRN lalu menyalahgunakan jentera kerajaan berupa 3 buah helikopter untuk menghadiri sebuah program di Sungai Besar. Taqiyuddin mendakwa Jabatan Kerja Raya terpaksa menghabiskan berpuluh ribu untuk membuat helipad bagi membolehkan Perdana Menteri mendarat di situ. Ucapannya kemudian diselar blog kerajaan yang menyatakan Taqiyuddin bercakap tanpa fakta sebenar dan hanya mengambil apa yang dimainkan oleh Cybertrooper Perikatan Nasional. Peraturan 36 dalam kurungan 6, ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat terhadap ahli berhormat yang lain. Tadi Kota Bahru membuat fitnah kerajaan JKR belanja berpuluh ribu ringgit buat helipad hanya untuk membolehkan Perdana Menteri mendarat. Itu sangka jahat. Kena tanya dulu adakah fakta itu betul ke tidak. Kalau tak betul kena tarik balik, kata beliau. Apa yang Kota Bahru sebut tadi semua daripada Cybertrooper mereka. Mereka boleh buat apa-apa tuduhan tetapi tidak berasas. Jangan ikut laporan dari Facebook dan TikTok mereka. Ini Dewan Mulia, tak boleh bawa apa-apa yang diperkata netizen dijadikan sebagai kebenaran. Itu bukan satu kebenaran, ujarnya. Muhammad Taufik Johari, PH Sungai Petani, turut membangkitkan peraturan mesyuarat sama, mendakwa Taqiyuddin menimbulkan sangkaan jahat apabila mengaitkan tindakan Perdana Menteri yang tidak mahu kereta baharu kerana mahukan helikopter. Ini tidak benar. Itu sangkaan jahat terhadap yang berhormat Tambun, ujarnya. Sebelum itu Taqiyuddin dalam ucapannya menyindir mengatakan Perdana Menteri menolak peruntukan baik pulih kediaman dan juga kereta kerana mahukan sebuah helikopter. Sebenarnya tidak mengambil peruntukan kereta kena dia nak ambil helikopter, kata Taqiyuddin lagi. Saudara-saudara sekalian, ini memang sesuatu yang paling membuatkan Dewan Rakyat kecoh. Selain daripada itu, masih dipetik daripada Harapan Daily, ini satu lagi perkara yang paling panas juga berlaku dilaporkan di Harapan Daily. Setiap hari, walaupun beli beras, minyak, cubaan nak kritik kerajaan mengundang kecaman. Cubaan seorang pengguna mengkritik kerajaan dilihat hanya mengundang kecaman terhadap dirinya, bahkan blog pembangkang. Menerusi tangkap layar yang tersebar di media sosial, individu itu mendakwa ekonomi negara semakin teruk sehingga kan yang baru berkahwin pun terpaksa ikat perut. Bayangkan beli beras dengan minyak saja dah RM50 katanya. RM50 kali 30 hari sama dengan RM1.500. Dihabiskan untuk beli beras dan minyak saja. Api, elektrik, air, belum lagi hidup melarat katanya. Dalam masa sama, satu gambar dengan imej beras dan minyak masak dalam kemasan botol pula tertera caption, 2 barang ini, minyak dan beras, dah nak RM50. Kau lelaki dah berkahwin, dah bersedia nak kahwin ke, kata beliau. Sehubungan itu rata-rata menyindir dengan membandingkan keperluan dapur mereka sendiri termasuk yang mempunyai ramai tanggungan. Saya ini anak dah 6. Tapi tak adalah beli beras dan minyak masak hari-hari. Kadang-kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kata Muhammad Ropi Matsin. Betullah apa yang dikata ini. Yang ditulis oleh walaun itu ialah
RM50 kali 30 hari. Bermakna dia mengandaikan tiap-tiap hari dia beli minyak dan beras. Itu memang tak logik. Malah ada juga yang bersoloroh termasuk kemungkinan individu terbabit tinggal di rumah kongsi bersama ramai pekerja asing yang memang memerlukan bahan makanan yang banyak. Dia duduk rumah kongsi ramai-ramai atau berjamaah dengan pendatang asing. Sebab itu hari-hari dia beli minyak masak dan beras, seluruh beberapa netizen yang lain. Geli apa? Beli beras dan minyak hari-hari. Beli jin, ifrat agaknya. Tak pun bela banyak polong, kata beliau. Beras dengan minyak dah RM50, dah tu tiap-tiap hari beli. Mandi minyak dan beras ke, soal seorang lagi netizen. Apalah buat pengiraan macam tu. Kalau hidup berdua, minyak 5 kilogram tu tahan sebulan lebih. Beras 10 kilo, tahanlah 2 bulan. Lainlah jenis sarapan, minum minyak masak segelas. Demikian komentar sinis warganet. Sebelum ini, penyokong PAS terutamanya dilihat sengaja menengguk di air keruh dengan isu kenaikan harga barang serta beras putih import. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi berita yang pasti Anda sukai. Terima kasih kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana ini lagi kemenangan untuk rakyat. Bukan untuk kemenangan sekadar kepada kerajaan perpaduan, tetapi kemenangan besar untuk rakyat. Disahkan melalui berita Malaysia Kini, Bank Negara dijangka mengekalkan OPR 3% hingga akhir tahun 2024. Unit di bawah agensi penarafan kredit Fitch Solution BMI menjangkakan Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 3.00% sehingga akhir tahun 2024. Memandangkan inflasi domestik terus mereda di tengah pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Menurut BMI, Bank Pusat Malaysia pada mesyuarat dasar monetari bertarikh 7 September mengekalkan OPR pada paras semasa dan ia selari dengan konsensus dan jangkaannya. Kami terus mengunjurkan BNM mengekalkan OPR di mesyuarat seterusnya pada 6 November, mesyuarat terakhir untuk 2023 dan sehingga akhir 2024, katanya dalam kenyataan hari ini. BMI berkata, inflasi domestik negara berada pada trajektori penurunan yang stabil dengan inflasi utama berkurangan daripada 2.8% tahun ke tahun pada Mei kepada 2.0% pada Julai 2023. Inflasi yang bertambah baik menunjukkan kadar dasar sebenar Malaysia kini berada dalam zon positif. Justru, kami percaya bahawa pendirian dasar semasa adalah mencukupi untuk mengekalkan inflasi terkawal, katanya. Menurut BMI, penurunan harga yang lebih pantas daripada jangkaan telah mendorong ia merendahkan unjuran inflasi akhir tahun 2023 kepada 1.8% berbanding 2.0% sebelum ini. Sehubungan itu, ia melaraskan unjuran inflasi kepada purata 2.6% pada tahun 2023 daripada 2.7% sebelum ini. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang memang kita tunggu-tunggu, iaitu Bank Negara jangka kekalkan OPR 3% sehingga akhir tahun 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada berita Malaysia Kini. DNAA juga ada dalam enactment Syariah Terengganu. Lulus ketika Hadi Menteri Besar. Hadi Awang cuba mengelirukan rakyat. Hadi Awang cuba nak kenakan Anwar Ibrahim dan juga Zahid Hamidi. Tetapi nampaknya
percubaan beliau itu gagal lagi apabila terkantoi sendiri, yang mana DNA juga ada dalam enakmen syariat Terengganu yang pada ketika itu diluluskan ketika Hadi menjadi Menteri Besar di Terengganu. Right. Itulah yang dikatakan cuba nak malukan Anwar Ibrahim, akhirnya terkantoi pula diri sendiri. Cuba nak malukan Anwar Ibrahim, sendiri pula dapat malu. Disekolahkan oleh pengurusi Biro Undang-Undang Amanah Zulkarnain Luqman. Beliau menyanggah kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa tiada keputusan dilepas tanpa dibebaskan DNA dalam sistem kehakiman Islam. Zulkarnain yang merupakan pengamal undang-undang berkata, DNA adalah berkaitan dengan aspek prosedur yang kebanyakannya diputuskan berdasarkan ijtihad semasa. Dia juga membangkitkan enakmen Tata Cara Syariah Terengganu 2001 yang turut mengandungi peruntukan berkaitan DNA, yaitu dalam Seksyen 103. Seksyen ini hampir sama seperti Seksyen 254 Kanun Keseksaan yang digunakan oleh pendakwa sivil, katanya di Facebook semalam. Seksyen 103 itu menyatakan, pada mana-mana peringkat apa-apa perbicaraan sebelum penghakiman diberikan, pendakwa boleh jika difikirkan patut memberi tahu mahkamah bahawa dia tidak bercadang untuk mendakwa tertuduh selanjutnya atas pertuduhan itu, dan sesudah itu semua prosiding atas pertuduhan itu terhadap tertuduh bolehlah digantung dengan kebenaran mahkamah, dan jika digantung sedemikian, tertuduh hendaklah dilepaskan daripada pertuduhan itu. Pelepasan sedemikian tidaklah terjumlah kepada suatu pembebasan, melainkan jika mahkamah mengarahkan sedemikian. Ketika berbahas di Dewan Rakyat semalam, Abdul Hadi memetik kisah bagaimana pemerintahan atau pemerintah Uthmaniyah Sultan Muhammad Al-Fatih yang juga dikenali sebagai Mehmed Penakluk telah didapati bersalah kerana tersilap memotong tangan seorang arkitek bukan Islam. Bagaimanapun, arkitek bukan Islam itu memilih pampasan seumur hidup dan bukannya meminta supaya tangan pemerintah dipotong juga sebagai hukuman balasan. Menurut Hadi, kisah ini menunjukkan kuasa untuk mengampun menuntut tindakan sama rata atau menerima pampasan adalah mengikut budi bicara pengadu. Dalam Islam tak ada dilepaskan tanpa dibebaskan DNA. Mesti dikenakan hukuman, kata Hadi, berkemungkinan besar mengulas kes timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi yang dilepas tanpa dibebaskan baru-baru ini. Mengulas lanjut, Zulkarnain membangkitkan enakmen Tata Cara Syariat Terengganu 2001 itu digubal ketika Abdul Hadi sendiri menjadi Menteri Besar di negeri itu. Justru dia mempersoalkan keputusan Abdul Hadi untuk membenarkan enakmen itu diluluskan di depan batang hidungnya sendiri jika ia tiada dalam Islam. Proses penggubalan enakmen lazimnya sudah melalui proses jawatan kuasa teknikal. Dalam konteks Terengganu, pastinya mufti dan ketua hakim syar'i sendiri akan terlibat. Dalam hal ini, Abdul Hadi perlu menarik balik kenyataan bahawa DNA tiada dalam Islam, kata ahli jawatan kuasa perundangan PH itu lagi. Semalam, ahli Majlis Ulama UMNO Khairuddin Aman Razali menyifatkan Abdul Hadi keliru dengan hukum-hukum Islam, memandangkan DNA adalah sebahagian daripada kaedah al-aslu baratu zimma. Kaedah ini atau itu menyamai konsep seseorang itu tidak bersalah hingga dibuktikan sebaliknya di mahkamah dan secara literal diterjemahkan kepada seseorang pada mulanya bebas daripada tanggungjawab. Khairuddin berkata ini bermakna seseorang pendakwa dibenarkan melepaskan tertuduh jika ada keperluan untuk siasatan lanjut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. DNA juga ada dalam enakmen syariah Terengganu. Lulus ketika Hadi sebagai Menteri Besar Terengganu.
Dan menurut pengurusi Biro Undang-Undang Amanah Zulkarnain Luqman ini, beliau kata ini kena dibatang hidung sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara, kita ucapkan tahniah, sabas, dan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kejayaan beliau membawa Malaysia semakin dihormati di mata dunia. Kali ini, lawatan kedua Perdana Menteri ke China dijangka bawa satu lagi pelaburan sampingan. Di Malaysia, orang sibuk kata Anwar Ibrahim gagal. Tapi sebenarnya di luar negara maupun dalam Malaysia sendiri, Anwar Ibrahim sebenarnya telah berjaya dalam banyak perkara. Tetapi biasalah, akan ada orang yang akan cuba mahu menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun dengan fakta ini, dengan laporan ini, nampaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat mulut-mulut puaka yang mahu menghantam, mahu menghancurkan, mahu menumbangkan beliau, kini menjadi bisu dan terkunci rapat. Lawatan kedua Perdana Menteri ke China dijangka akan membawa satu lagi pelaburan sampingan. Lawatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang akan datang ke China dijangka menghasilkan satu lagi pelaburan sampingan kepada Malaysia seperti yang telah dicapai dalam lawatan sebelum ini pada Mac, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Setiap kali Perdana Menteri melawat China, lawatan itu bukan sekadar mengukir senyuman dan mengucapkan hai. Terdapat beberapa siri tindakan susulan, dan bagi memorandum persefahaman dan pelaburan yang dimeterai daripada lawatan sebelum ini, Anwar Ibrahim melaksanakan tindakan susulan dengan pejabatnya dan semua jabatan yang diperlukan, katanya lagi. Rafizi berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Powerchat Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Bersekutu Malaysia dan Pelancaran Konvensyen Usahawan Cina Sedunia ke-17 di Putrajaya hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan kedua ke China bagi menghadiri Expo China ASEAN ke-20 2023 di Nanning, China pada 17 September bagi mengukuhkan lagi hubungan antara kedua-dua negara dan sebagai persiapan untuk menyambut ulang tahun ke-50 hubungan Malaysia-China pada tahun depan. Menurut Rafizi, hubungan kepimpinan antara Anwar Ibrahim dan China adalah baik, yang menyaksikan pelbagai mesyuarat telah diadakan selain perbincangan berterusan dari semasa ke semasa. Hubungan sedemikian bukan sahaja memperkukuh kerjasama antara kerajaan, malah memudahkan lebih banyak pelaburan dan pelaburan rentas sempadan antara Syarikat Malaysia dan China, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya laporan seperti ini, maka kita dapat sahkan Anwar Ibrahim mengembalikan semula keyakinan luar negara terhadap Malaysia. Selain daripada itu, negara kita juga kini kembali dihormati di persada dunia, sehingga kepercayaan para pelabur kini mula meningkat semula. Untuk menghasilkan itu, banyak pengorbanan telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan menurut sumber, kita dapati Datuk Seri Anwar Ibrahim benar-benar amat dikagumi oleh para pelabur di luar negara, sehingga Datuk Seri Anwar Ibrahim dah berjaya mendapat jumlah pelaburan yang tak pernah kita sangka sebelum ini boleh mampu diperoleh oleh Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Persoalan besar untuk Hadi Awang, di mana kitab Hadi ketika bekas timbalan Presiden PAS diberi DNAA. Kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang semalam bahawa DNAA dilepaskan tanpa dibebaskan tiada dalam hukum Islam adalah tidak berasas, kerana DNAA adalah prosedur yang wajib di mana-mana sistem kehakiman dan undang-undang termasuk syariah. Jika benar DNAA
tiada dalam hukum Islam. Kenapa beliau tidak menasihati bekas timbalan Presiden PAS, Datuk Nasaruddin Mat Isa, untuk tidak menerima perintah DNAA pada 4 November 2020 ke atas 16 pertuduhan pecah amanah? Mungkinkah ketika itu kitab Ustaz Hadi dalam isu ini masih belum wujud? Terdapat satu riwayat di mana Rasulullah mengarahkan seorang wanita yang mengaku berzina untuk pulang ke rumah kerana tiada bukti, sehinggalah wanita itu bersalin dan sempurna menyusukan anaknya, barulah dihukum atas pengakuannya. Bukankah keadaan itu sama dengan DNAA? Kerana dalam konteks ini, pendakwa raya menarik balik pertuduhan apabila dipertimbangkan antara lain ketidakcukupan bukti atau perlu siasatan lanjut. Bukankah dalam Islam membebaskan 10 orang bersalah lebih baik daripada menghukum seorang yang tidak bersalah? Mengikut perkara 145 Perlembagaan Persekutuan, pendakwa raya mempunyai kuasa untuk tidak meneruskan pertuduhan dan justifikasi telah diberikan kepada mahkamah dalam mana-mana kes berkaitan DNAA, termasuk dalam kes melibatkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, jika kes itu yang dirujuk dalam ucapan beliau. Malahan, Seksyen 103 dalam Karangan 1 Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Terengganu tahun 2001 yang digubal ketika Ustaz Hadi menjadi Menteri Besar Terengganu menyebut tentang DNAA. Pada mana-mana peringkat apa-apa perbicaraan, sebelum penghakiman diberikan, pendakwa boleh jika difikirkan patut memberitahu mahkamah bahawa dia tidak bercadang untuk mendakwa tertuduh selanjutnya atas pertuduhan itu. Dan sesudah itu semua prosiding atas pertuduhan itu terhadap tertuduh bolehlah digantung dengan kebenaran mahkamah, dan jika digantung sedemikian, tertuduh hendaklah dilepaskan daripada pertuduhan itu. PAS tidak seharusnya menggunakan dalil agama mengikut rentak dan selera politik, kerana ia boleh mengelirukan rakyat, terutamanya orang Islam, sekiranya dalil yang disandarkan tidak tepat pada tempatnya. Faid Fazil merupakan jawatan kuasa pimpinan Amanah Nasional. Hadiah wang betul tak sihat atau berbohong nak elak disiasat. Perkara ini telah berlaku pada September 3, 2023, yang mana ketika itu polis hendak menyiasat Hadi Awang berkaitan dengan satu perkara. Namun dikabarkan bahawa status kesihatan Hadi pada waktu itu adalah tidak mengizinkan. Namun yang mengecewakan atau mengejutkan semua orang ialah apabila dilihat dan telah tular beberapa keping gambar yang mana Hadi telah berjumpa dengan Tun Mahathir bersama dengan beberapa orang kepimpinan yang lain. Ini selepas Hadi telah mengadakan kunjungan ke kediaman Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama 3 lagi menteri besar, PAS dan setiausaha agung-agung mereka. Ini menimbulkan persoalan sama ada Hadi menipu pihak berkuasa tentang status kesihatannya dan hanya untuk mahu mengelak daripada disiasat pihak polis. Walau bagaimanapun, itu kini menjadi telah terjawab apabila Hadi sudah pun disiasat oleh pihak polis. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah keputusan dan inilah berita yang kita tunggu-tunggu sekian lamanya daripada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tidak setuju Najib diberikan pengampunan, kata Rafizi. Ini pasti menggembirakan para penyokong dan akarumbi Pakatan Harapan. Pakatan Harapan kekal dengan pendirian untuk tidak bersetuju pengampunan diberikan kepada bekas Perdana Menteri
Datuk Seri Najib Tun Razak, kata Rafizi Ramli. Bagaimanapun, timbalan Presiden PKR itu berkata, walaupun PH tidak bersetuju, namun gabungan itu tidak mencampuri urusan berkaitan pengampunan terbabit. Itu memang pendirian kita, yaitu Pakatan Harapan. Cuma proses pengampunan ini ada proses tertentunya dan akhirnya ia adalah di bawah bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Namun, jika ingin bertanya sama ada bersetuju, sebagai PH kami tidak bersetuju dan kami juga tidak mencampuri urusan terbabit, katanya lagi. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri program Power Chat dan pelancaran rasmi Konvensi Usahawan China Sedunia ke-17 Anjuran Dewan Perdagangan dan Perindustrian China Bersekutu Malaysia di sini hari ini. Rafizi berkata, biarpun tidak bersetuju dengan pengampunan terbabit, Najib berhak membuat permohonan untuk diampunkan termaktub seperti dalam perlembagaan. Sama ada kita bersetuju atau sebaliknya, akhirnya ia terpulang kepada mereka yang memiliki mandat untuk memberi pengampunan dan ia bukan daripada kerajaan, kata Rafizi lagi. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi, kini Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, mendapati Najib bersalah di atas 7 pertuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan, dan penggubahan wang haram dana SRC. Muhammad Nazlan sehubungan itu menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ke atas Najib. Dan keputusan itu dikekalkan Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021 serta panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan. Dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos tahun lalu. Bekas Perdana Menteri itu bagaimanapun memfailkan petisyen pengampunan di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan pada 2 September 2022. Sebelum kita berpisah, kita tinggalkan dulu komen anda dan sila tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda untuk isu kali ini, yaitu isu pengampunan Najib? Menurut beberapa penganalisis politik dan juga pengamal undang-undang, Najib sebelum dapat diampuni, sebaik-baiknya perlu menerima hukuman sekurang-kurangnya 2/3 ataupun sekurang-kurangnya 1/3 daripada tempoh hukuman tersebut. Makna kata kalau itu 12 tahun, minimum adalah 4 tahun, barulah boleh difikirkan untuk diampunkan, kata pemerhati politik dan juga pengamal undang-undang yang lain. Apa pendapat anda semua? Semoga Najib terus kekal sihat di dalam penjara dan kalau ada rezeki, dapatlah pengampunan tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak pernah dengar lagi tentang istilah Khairi Jamaluddin merapu? Kalau tak pernah dengar, ini kali anda akan dengar kenapa Khairi Jamaluddin didakwa merapu pula kali ini. Dipetik daripada sabudin.com hari ini dengan tajuk Merapulah Khairi Jamaluddin kali ini. Di sebalik banyak gesaan agar Syed Saddiq Syed Abdurrahman meletakkan jawatan sebagai ahli Parlimen Muar berikutan tindakannya menarik diri daripada menyokong kerajaan perpaduan, pemimpin UMNO yang terkeluar sekejap, Khairi Jamaluddin, nampaknya mempertahankan presiden muda itu. Kata bekas Menteri Kesihatan itu, Syed Saddiq Syed Abdurrahman, ahli parlimen yang jujur dan masih berpegang kepada dasar Pakatan Harapan, iaitu tidak bekerjasama dengan UMNO dan Ahmad Zaid Hamidi. Syed Saddiq ini adalah berprinsip dia masih lagi berpegang kepada anti hoi hoi ya hoi, yang lain semua hoi hoi ya hoi. Jadi, jika kamu minta dia letak jawatan dan kosongkan kerusi, anda yang sepatutnya kosongkan kerusi, kamu dahulu tambah Khairi Jamaluddin lagi.
Khairy Jamaluddin atau KJ menegaskan pengundi pada PRU 15 lalu menyokong PH terutamanya adalah kerana pendirian gabungan itu untuk tidak bekerjasama dengan UMNO dan Zahid Hamidi. Sambil mengatakan tidak perlu untuk Syed Saddiq Abdul Rahman meletakkan jawatannya, KJ sebaliknya berkata, pemimpin-pemimpin PH yang sepatutnya mendapatkan mandat baru daripada rakyat kerana melanggar janji mereka sendiri. Sebagai makluman, MUDA bukanlah komponen PH, tetapi Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah memeterai MOU dengan PH sebelum PRU 15 lalu untuk mengelakkan pertembungan dan bagi mewujudkan proses saling membantu. Disebabkan adanya MOU tersebut yang disertai dengan PH tidak meletakkan calonnya, itulah yang menyumbang kepada kemenangan Syed Saddiq di Muar. Jika Syed Saddiq bertanding atas tiket MUDA dan PH juga meletakkan calon, nasibnya di Muar pasti tidak jauh berbeza, maafkan saya. Nasib Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pasti tidak jauh berbeza dengan Pejuang dan GTA yang hilang deposit di semua kawasan yang mereka tandingi. Dengan itu, ikut logik akal apabila Syed Saddiq tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan yang ditunjangi Pakatan Harapan, menggesanya meletak jawatan adalah sesuatu yang wajar dan munasabah. Setidak-tidak bolehlah sama-sama kita lihat sama ada Syed Saddiq masih boleh menang atau tidak di Muar dengan tiket mudanya itu. Dalam konteks PH bekerjasama dengan UMNO selepas PRU 15, ia bukanlah bermakna prinsip dan janji pilihan raya telah dilanggari. Semua orang faham keputusan PRU 15 lalu telah menyaksikan tiada mana-mana parti beroleh majoriti untuk membentuk kerajaan sendiri. Atau kemelut itu dan atas kemelut itu untuk mewujudkan kestabilan politik yang di Pertuan Agong lalu menitahkan agar dibentuk sebuah kerajaan perpaduan. Dalam proses mendapatkan persetujuan ke arah itu, Muhyiddin Yassin yang mewakili PN awal-awal lagi selepas menghadap Agong telah membuat pendirian menolak untuk berada dalam kerajaan perpaduan. Setelah PN menolak, apalagi pilihan raya yang ada buat PH yang memiliki, apalagi pilihan yang ada buat PH yang memiliki 82 kerusi parlimen ketika itu. Apakah mahu dibiarkan negara tidak berkerajaan dan kemulut politik berperanjangan? Cuba ketika itu Muhyiddin mengatakan sedia bekerjasama dengan PH untuk membentuk kerajaan perpaduan demi mematuhi titah agung dan bagi mewujudkan kestabilan politik dalam negara. Apakah kerjasama PH dan UMNO masih wujud? Takkan benda simpel macam ini pun KJ masih tak boleh faham sampai sekarang. Lagipun, kalau Syed Saddiq seorang yang berprinsip dan memang menolak kerjasama PH dengan UMNO sejak awal lagi, kenapa sebelum ini beliau memberi sokongan? Merapulah KJ kali ini, kata Sabudin Husin.com 14 September 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan dipetik daripada Malaysia kini yang mengejutkan kita semua. Dengan tajuk, Hadi makin keliru, kata hukum Islam tiada DNA, kata Khairuddin. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini. Hari ini kita dikejutkan dengan kenyataan daripada Khairuddin apabila beliau kata Hadi makin keliru. Apabila beliau kata tiada dalam hukum Islam tiada DNA. Presiden PAS Abdul Hadi Awang ditegur kerana mengatakan di dalam Islam tidak ada hukum pelepasan tanpa pembebasan daripada pertuduhan. Bekas pemimpin PAS yang kini menganggotai Majlis Ulama UMNO, Khairuddin Aman Razali berkata, dakwaan Hadi bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Yang berhormat marang makin keliru tentang hukum-hukum Islam. DNA itu adalah sebahagian daripada kerangka umum kaedah Islam. Katanya pada satu kenyataan hari ini,
Al-Aslu Baratu Zimma menyamai konsep seseorang itu tidak bersalah hingga dibuktikan sebaliknya di mahkamah, dan secara literal diterjemahkan kepada seseorang pada mulanya bebas daripada tanggung jawab. Khairuddin berkata ini bermakna seseorang pendakwa dibenarkan melepaskan tertuduh jika ada keperluan untuk siasatan lanjut. Abdul Hadi telah membuat kenyataan mengenai tiada hukum DNA dalam Islam di dunia rakyat Dewan Rakyat hari ini. Dia memetik kisah bagaimana pemerintah Uthmaniyah Sultan Muhammad Al-Fateh yang juga dikenali sebagai Muhammad Penakluk telah didapati bersalah kerana tersilap memotong tangan seorang arkitek bukan Islam. Bagaimanapun arkitek bukan Islam itu memilih pampasan seumur hidup dan bukannya meminta supaya tangan pemerintah dipotong juga sebagai hukuman balasan. Menurut Hadi, kisah ini menunjukkan kuasa untuk mengampun, menuntut tindakan samarata atau menerima pampasan adalah mengikut budi bicara pengadu. Dalam Islam tak ada dilepaskan tanpa dibebaskan DNA. Mesti dikenakan hukuman, kata Hadi pada sesi perbahasan kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Hadi berkemungkinan besar mengulas kes timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi yang dilepas tanpa dibebaskan DNA daripada pertuduhan di mahkamah. Ini berikutan pendakwa raya menarik balik pertuduhan rasuah terhadapnya dalam kes Yayasan Akal Budi. Pendakwa raya telah memetik keperluan untuk siasatan lanjut sebagai salah satu sebab pertuduhan itu ditarik balik. Khairuddin berkata kenyataan Hadi nampaknya menggalakkan rakyat berfikir bahawa sesiapa yang didakwa langsung telah dihukum bersalah. Ini kaedah yang sangat salah, bercanggah dengan Islam, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Khairuddin Aman Razali apabila memang betul sesiapa yang didakwa di mahkamah belum tentu salah. Itu sebabnya perlukan mahkamah untuk menentukan sama ada orang itu betul atau salah. Tindakan membuat orang itu kelihatan sudah salah sebelum keputusan dibuat di mahkamah adalah tindakan yang tidak wajar. Kerana tidak adil untuk orang tersebut dicop sebagai bersalah, sedangkan belum tentu orang itu bersalah. Mungkin hanya difitnah, mungkin hanya kerana tuduhan-tuduhan palsu. Harus diingat, siapa-siapa pun boleh berlaku kepada dirinya didakwa di mahkamah. Dan pada waktu itulah dia pun mengharap untuk dia turut dibebaskan kerana mungkin Anda berada di tempat yang benar. Apa perasaan Anda kalau Anda memang betul-betul tak salah tetapi didakwa secara salah atau didakwa kerana fitnah di mahkamah? Jadi apa terjadi? Pastinya itu juga akan Anda nantikan untuk dibebaskan dan Anda berharap Anda dibebaskan. Bagaimana perasaan Anda kalau Anda pula dilakukan katanya Anda bersalah tapi sebenarnya difitnah saja? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.